PAS begitu licik menjalankan propaganda mereka, pembunuhan watak ataupun karakter assassination ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim. PAS berjaya mencipta persepsi bahawa DAP adalah parti anti-Islam. PAS menanamkan kebencian kepada kerajaan. Anwar Ibrahim adalah boneka DAP. DAP ini adalah pro-komunis. DAP nak ubah perlembagaan beberapa orang figura mereka sebagai pembela nasib Melayu dan Islam. Sanusi mengalihkan isu itu untuk meraih lebih banyak simpati ke atas dirinya. Senjata balas kepada mereka mulai sekarang sebelum menjadi lebih buruk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya dalam ulasan khas Madani. Saya tertarik untuk berkongsi dengan satu pandangan daripada saudara Ahmad Najmi yang diviralkan dalam pelbagai grup WhatsApp kita. Beliau mengulas mengenai bagaimana kemenangan PAS dan Perikatan Nasional yang begitu bergaya dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Kemenangan Perikatan Nasional yang mendominasikan kerusi majoriti Melayu adalah hasil kebersamaan strategi perang saraf mereka. Dengan memahami psikologi dan sensitiviti Melayu, PAS begitu licik menjalankan propaganda mereka. Pengundi-pengundi Melayu adalah pengundi-pengundi yang banyak terpengaruh dengan emosi dan fitnah yang dicipta dan disebarkan oleh mereka. Mereka juga memanipulasikan isu 3R dengan melancarkan serangan dalam pelbagai arah melalui sosial media, terutamanya Facebook dan TikTok, yang mana begitu berjaya memasakkan propaganda PAS ini dengan begitu sistematik sekali. Untuk video kali ini, saya persembahkan 3 faktor yang memenangkan PAS dan Perikatan Nasional dalam kempen PRN baru-baru ini. Jom kita sama-sama hadamkan pandangan bernas Ahmad Najmi ini. Yang pertama, pembunuhan watak ataupun karakter assassination ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia merupakan satu taktik yang paling ampuh dan berkesan. Kita tahu sebelum PRU 15 lagi, Anwar Ibrahim telah digambarkan sebagai seorang Freemason yang pro-komunis, anti-Melayu, menyokong LGBT dan tidak menjaga agama Islam. Anwar Ibrahim juga sekarang ini, walaupun sudah menjadi Perdana Menteri, digambarkan sebagai seorang yang zalim, Firaun dan Dajjal, dan sebagai boneka DAP. Walau bagaimana budiman cara Anwar Ibrahim berpolitik dengan menjaga kebajikan rakyat, mereka mengajak pengundi-pengundi Melayu supaya menjadi paranoid kepada Anwar Ibrahim. Faktor kedua, DAP fobia. Walaupun PAS pernah bersama-sama DAP dalam Pakatan Rakyat, PAS berjaya mencipta persepsi bahawa DAP adalah parti anti, terutamanya Presiden mereka sendiri. Bila mana setiap kali Hadi menulis dalam ruangan minda Presiden di Facebooknya, beliau tidak lepas memperkatakan pelbagai keburukan mengenai DAP dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Kalau sebelum ini, tugas ini dibuat oleh UMNO dan BN di era Mahathir dan Najib, sekarang ini PAS mengambil peranan ini secara lebih agresif dengan menggunakan sentimen ini juga untuk menjauhkan pengundi-pengundi Melayu daripada menyokong Pakatan Harapan. Sekarang Barisan Nasional juga akhirnya turut terpalit apabila menyertai Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim. Walaupun DAP tidak memegang banyak jawatan penting dalam kerajaan, PAS menanamkan kebencian kepada kerajaan dengan mengatakan Anwar Ibrahim adalah boneka DAP yang mengikut tunjuk pimpinan DAP. Rata-rata pengundi Melayu bermati-matian percaya bahawa DAP ini adalah pro-komunis. DAP nak ubah perlembagaan, nak hapuskan hak istimewa orang Melayu.
dan juga DAP cuba menyebarkan ajaran Kristian di Malaysia. Walaupun tiada bukti dan asas kukuh, dan DAP berkali-kali menafikan termasuk menandatangani perjanjian untuk menghormati perlembagaan, tetapi akhirnya pengundi-pengundi Melayu menjadi paranoid dan fobia kepada DAP. Dan yang lebih berkesan, mereka berjaya menetralkan stigma kepada gerakan, sedangkan mengikut rekod parti gerakan, mereka lebih lantang dalam anti-Jawi yang menentang hudud dan memperjuangkan sekolah berkenula, dan juga parti gerakan dikatakan lebih pro-komunis. Faktor ketiga, tokoh wira ataupun heroic figure. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Sanusi Magno, berjaya menonjolkan beberapa orang figura mereka sebagai pembela nasib Melayu dan Islam. Kalau sebelum ini Najib berjaya dengan aura bosku, sekarang Sanusi dengan personality Samsing yang diangkat sebagai hero Melaya dan juga pahlawan perang mereka. Walaupun Sanusi seringkali mencipta pelbagai kontroversi, tetapi beliau dilihat oleh penyokong-penyokong fanatiknya sebagai pembela nasib Melayu dalam melawan musuh. Propaganda ini disebarkan secara berkesan melalui TikTok dan juga Facebook. Dan yang menyedihkan, pahlawan PHBN seperti Ketua Pemuda PKR ataupun Ketua Pemuda UMNO yang tidak mahu mengambil kesempatan atas kesilapan Sanusi seperti mengeluarkan kenyataan berbau kauman terhadap Sultan Selangor dan Yang di-Pertuan Agong. Malah dalam kes REE, walaupun serangan bertalu-talu oleh Saifuddin, sebaliknya Sanusi mengalihkan isu itu untuk meraih lebih banyak simpati ke atas dirinya, yang kononnya beliau menjadi mangsa oleh kerajaan persekutuan terhadap dirinya dan negeri Kedah sendiri. Itulah sebahagian daripada tulisan dan pandangan saudara Ahmad Najmi yang saya olahkan semula untuk tuan-tuan fikir-fikirkan, dan sedikit banyak untuk kita menyelami dan berlapang dada dalam melawan naratif dan propaganda songsang perang saraf PAS ini, supaya ia menjadi senjata balas kepada mereka mulai sekarang sebelum menjadi lebih buruk pada PRU 16 nanti. Jangan lupa untuk menonton bahagian kedua video ini. Teruskan memberi sokongan kepada Halil Romli Channel. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk share video ini, dan yang belum subscribe, tolong subscribe. Terima kasih. Wassalam daripada saya.